6. Okay, hari ni kita akan buat kelas revision, kelas ulang kaji untuk darjah 6 penulisan, writing untuk English. Okay, so if you guys got any question throughout today's class, kalau ada soalan apa-apa boleh tanya teacher, okay? So for those yang baru masuk, kepada siapa-siapa yang baru masuk tu, boleh tulis nama masing-masing dekat bahagian ruangan chat tu. Buka dekat ruangan chat, tulis nama awak dekat situ, okay? Baik. Okay, okay. Semua dah ready nak buat untuk hari ni? Okay. So first kali, hari ni kita akan buat revision writing, okay. Kita akan tengok, we are going to look at the writing an essay. Okay, teacher akan bagi brief revision, ulang kaji yang tentang macam mana kita nak menulis essay for English. Okay, so you guys can still remember, masih lagi boleh ingat macam mana cara-cara nak menulis essay, tips yang teacher kongsi untuk awak semua untuk tulis essay, ingat lagi tak? Do you guys still remember? Ada yang ingat? Okay, so jadi kita tengok writing essay yang secara umum lah. Okay, kita takkan fokus ke bahagian B ke. Okay, tapi kita akan tengok how we are going to write an essay untuk yang secara for general one, okay? Untuk yang general nya. So first of all, before this, I already taught you guys on how to write an essay for section C and also section B. You know so much. I already shared with you guys on how to write an essay for section C and also for okay. But for today, I will share with you guys on how on the writing an essay. Okay, kita takkan tengok bagi section B ke. Okay, kita akan just tengok macam mana kita nak menulis karangan dengan cara yang betul. Okay, so if you guys can still remember the tips that I shared with you guys before, okay? Tips-tips yang teacher kongsikan dengan awak sebelum ni. Okay, ada beberapa tips yang digunakan untuk yang boleh kita guna untuk dalam tulisan essay, especially kalau kita nak tulis essay yang panjang. Okay, when we want to write a long essay, kita nak tulis essay yang panjang, kita boleh gunakan tips yang teacher share. Okay, so the tips will be, if you guys can still remember, okay. Dekat sini, as you can see over here, I have 6 tips. Okay, like previously I already shared with you guys. Okay, yang previously I already shared with you guys for the writing section C. Okay, so first one is tenses. Okay, yang pertama sekali ialah tenses, iaitu ayat. Kita kena kenal pasti ayat apa yang kita nak guna dalam writing an essay. Okay, and then for the second one, we need to describe the picture. Okay, of course, when we want to write an essay, they will give you a picture. They will give you a question, and then based on the picture, you have to write the essay. Okay, and then okay, next from the yes, Muhammad Akil. Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya dekat bahagian chat lah. Kalau awak tak nak tanya kat sini kan, awak boleh chat dekat situ, buka dekat ruangan chat awak tanya. Okay, kejap. Silap cikgu. Apa dia? Okay. Okay, so just now I said about the tenses, okay, and then the second one is describe the picture. Kita kena huraikan gambar, lah berdasarkan soalan. Okay, based on the question, we need to describe the picture. Of course, when we want to write an essay, we want to tell a story. Okay, bila kita nak tulis karangan ni, selalunya kita nak bercerita. So, bila kita nak bercerita ni, kita kena huraikan gambar tu. Okay, we need to tell about the picture. Okay, yang mana yang dia bagi gambar, dia akan bagi words. Okay, yang mana yang dia bagi words, we can use the words given. Okay, awak boleh gunakan perkataan-perkataan yang diberikan. Okay, so from the describe of picture, okay, you can list down the similes and also the proverbs. Okay, similes ni similes and proverb lah. Okay,
awak boleh masukkan peribahasa, awak boleh masukkan similes. So from here over here you can list down, okay, as many as you can. Okay, awak boleh senaraikan sebanyak yang boleh similes dan juga proverbs yang awak tahu. Okay. There are many similes and proverb. Okay, terdapat banyak similes dan juga proverb. Tapi ada beberapa similes dan proverb yang awak boleh gunakan untuk dalam jenis semua karangan. Okay, there's a few. Okay, there's a few of similes and proverb that can be used in all essay. Okay, so and then next, after we list down the similes and proverb, you can list down the sentence connectors. Okay, sentence connector dekat sini ialah conjunction. Okay, conjunction. You will learn the conjunction in the grammar part. Okay, so you have a lot of conjunction. Kita ada banyak jenis conjunction. So based from the conjunction that you already learned, okay, we can use a few. Okay, you can also use a few of the conjunction to help you to write the sentences. Okay, awak boleh gunakan beberapa jenis kata hubung dekat situ untuk membantu awak menulis karangan. Okay, so next one. Okay, for the next one, you have to mastery the vocabulary. Okay, over here means that if you have a lot of vocabulary with you, it can help you, it can make you easier, okay, to write an essay. Bila awak ada banyak kosa kata, bila awak tahu banyak kosa kata, dia boleh membantu awak dalam penulisan karangan. Okay, that's why I always told my student yang awak kena selalu perbanyakkan awak punya kosa kata tu. Okay, so when we have a lot of vocabulary, awak boleh gunakan pelbagai jenis vocabulary yang membawa maksud yang sama. Okay, kita boleh gunakan antonym, kita boleh gunakan synonym. Okay, so over there you can gain more marks. Dekat situ awak boleh mendapatkan lebih banyak markah. Okay, when we want to write an essay. So mastery vocabulary is important also. Okay, and then for the last one, of course, okay, you have to minimal your grammatical and spelling error. Okay, dekat sini awak kena kurangkan kesalahan grammar dan juga kesalahan ejaan. Okay. Previously, I gave you guys the exercise and I noticed that, okay, you guys can write an essay. Okay, awak semua boleh menulis karangan. But the problem is that you will make the grammatical error and also the spelling error. Okay, awak akan selalunya student banyak buat kesalahan grammar. Okay, kesalahan grammar dekat sini boleh jadi awak tertinggal titik, okay, awak tertinggal koma, huruf besar awak pergi tulis huruf kecil, yang mana yang patut tulis awak tinggalkan. So the careless mistake, okay, kesalahan-kesalahan yang kecil tu boleh membuatkan awak hilang markah dekat situ. Okay, so in English it's very important. Okay, grammar memang sangat penting dalam English lah untuk membantu awak menulis karangan. But either beside than the words, okay, selain daripada perkataan yang digunakan, okay, kesalahan-kesalahan yang kecil macam tu juga yang boleh menyebabkan awak hilang banyak markah. Okay, sebelum ni yang dasarkan latihan-latihan yang awak bagi, yang awak siapkan, teacher notice yang awak punya kesalahan tu majoritinya ialah kesalahan yang kecil. Okay, based on the minor mistake. Semuanya kebanyakannya minor mistake lah. Awak tersilap tulis huruf besar, and then susunan point awak tak betul, and then awak lupa titik, awak tertinggal koma. So those mistake will let you, awak akan hilang markah dekat situ berdasarkan daripada kesalahan-kesalahan yang kecil tu. That's why I always say that you have to recheck your essay. Okay, setiap kali awak buat latihan, awak kena selalu check balik benda tu, okay, untuk kurangkan benda tu so that awak akan dapat markah lah dekat situ. Okay, so these are the few tips. Okay, ada 6 tips. There are 6 tips that is important for you to know when you want to write an essay. So 6 tips ni lah yang kita akan guna dalam setiap essay. Semua essay kita akan guna tips ni sahaja. Okay, kita kena pilih ayat kita kena huraikan gambar, okay, kita kena ada words yang banyak, and then kita akan gunakan sentence connector, okay, sebab kita akan guna sentence connector for the
compound sentences and also for the complex sentences. When we want to write a compound sentences and also a complex sentences, we need a connector. Okay, kita memerlukan kata hubung untuk membina ayat yang apa ni, sederhana dan juga ayat yang kompleks. Okay, so next one we are going to look at the elaboration of the points. Okay, for your information, okay, first we are going to look at the tenses. Kita akan tengok jenis ayat yang kita akan guna. Okay, so most of all, selalunya berdasarkan daripada karangan-karangan yang diberikan, most of all we are going to use the past tense. Okay, selalu kita akan gunakan past tense. Okay, past tense maksudnya, okay, kepada yang baru masuk, awak boleh tulis nama awak dekat bahagian chat. Ada chat, ada kolom chat tu kan, awak buka dekat situ, awak tulis nama awak dekat situ. Okay, yang baru masuk hari ni kita akan buat revision class for writing essay. Okay, saya akan brief awak untuk writing essay yang general. Ya. Okay, Auni, boleh dengar Auni? Okay, and then first of all we are going to look at the okay, so for the elaboration of the points, okay, the elaboration of the tips. First of all is tenses. Okay, yang pertama sekali yang kita kena tengok ialah tenses. We need to detect the tenses. Okay, kita kena kenal pasti jenis ayat yang kita nak guna. Sorry ya guys, sekejap. Okay, sorry. So continue. So maksudnya selalunya majority when we want to write an essay, we are going to use the past tense. Kita akan menggunakan past tense. Okay, past tense dekat sini maksudnya benda yang dah lepas, it's already happened. Okay, so when we want to write an essay, you need to know lots of verb in the past tense form. Awak kena tahu banyak kata kerja di dalam past tense. Okay, so over here, of course, you need to know the irregular verb for the past tense ataupun the regular verb for the past tense. Okay, so most of all, majority when we want to write an essay, we are going to use the past tense verbs. Okay, and then for the second one, describe the picture. Okay, over here when you want to describe the picture, bila awak nak huraikan gambar itu, first of all, I want you guys to find verbs as many as you can. Okay, bila kita dapat soalan, when you get the question, okay, and then you need to go through the words that have been given, awak kena tengok setiap gambar, setiap perkataan yang diberikan, and then awak boleh senaraikan lebih banyak lagi kata kerja yang boleh digunakan dalam soalan tu. Okay, so you can list as many as you can, as long as the verb is connecting with the question. Okay, asalkan kata kerja tu ada kaitan dengan gambar lah, ada kaitan dengan soalan. Janganlah awak listkan kata kerja yang tak ada kaitan pula. Okay, so when you list down the verbs as many as you can, it can help you to determine, or it can help you to write the story more lebih mudah, okay, smoothly. Bila awak ada banyak verbs, dia akan memudahkan awak untuk menulis karangan tu dengan lebih lancar. Okay, that's why I said that you, based on the picture given, okay, we need to find as many as verb that we can. Okay, next one, number 3, you need to mastery the vocabulary. Okay, list down all the words that can be used in the essay. Okay, so either than the verb, okay, selain daripada kata kerja, you can list down the words that can be used in the essay. Okay, awak boleh senaraikan kata-kata lain yang boleh digunakan dalam karangan tersebut. Okay, so maybe instead of
keep on repeating the same words, okay, we can use the synonym of the words. Okay, so over here is very important for you to know the synonym and also the antonym. Synonym maksudnya perkataan yang sama maksud, and then antonym maksudnya perkataan yang berlainan maksud. Okay, so selain daripada kita mengulangi perkataan yang sama, okay, kita menggunakan perkataan yang sama untuk setiap ayat, kita boleh menggunakan sinonim, okay, iaitu menggantikan perkataan tersebut dengan perkataan yang lain tapi maksud dia sama. Okay, so over there, bila orang yang marking paper tu baca, okay, we are going to notice that you are good in the for the vocabulary part. Yang awak boleh mahir dalam penggunaan vocabulary. So dekat situ is going to help you to gain more marks. Okay, dekat situ akan membantu awak untuk mendapatkan lebih banyak markah. Okay, so when we want to write an essay, of course we want to get as many marks as you can, kan. Kita nak dapatkan sebanyak markah yang boleh. So dekat sinilah bila awak bermain dengan benda ini, itu yang akan membantukan awak untuk mendapatkan lebih banyak markah. Okay, so next one for the similes and proverb. Okay, over here like I told you guys just now. Okay, you need to list the suitable similes and proverb that can be used in the essay. Okay, so you need to read, of course, when we you need to read the instruction. Awak kena baca arahan. So based on the instruction, you can look at the question. So based on the question, you can list down as many as you can for the similes and proverb. Okay. Kalau awak tak dapat banyak pun, at least satu. At least one also can be used in the essay. Okay. Dekat situ akan menunjukkan yang awak boleh menggunakan proverb. Maksudnya yang awak tahu macam mana nak menggunakan proverb dan juga similes dalam karangan. So it's going to help you. Okay. So last one, yes, for the sentence connector. Okay, for the sentence connector dekat sini, previously teacher tak bagi tahu awak macam mana awak nak hafalkan. Okay, just that I said that you guys can use the conjunction as many as you can. So over here, I gave you guys some of the conjunction that can be used. Okay, some. So you can memorize it at fanboys. Awak boleh ingat benda itu sebagai fanboys. Okay, fanboys. So F untuk for. Okay, F for, A for N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and then S for so. Okay, so these are the few connectors, okay, few sentence connectors that can be used in all of the writing sentences. Okay, there's a lot more. Okay, ada banyak lagi. Tak apa, kalau awak nak guna yang selain daripada yang ni pun boleh, tak ada masalah. But these are the few that I can share with you guys. Okay, so next one, wait. Yang putus-putus tu line awak problem kot. Yang lain okey kan? Yang lain semua smooth ah. Yang lain semua boleh dengar suara teacher dengan okey kan? Yang mana yang putus-putus tu awak line awak ada problem rasanya. Check balik connection awak. Okay, so this one is the this one I share with you guys previously ah. Teacher dah share dengan awak sebelum ni dalam karangan bahagian C. Okay, so usually for the section C, okay, kalau untuk UPSR, for UPSR ones, usually for the section C, you have to write the essay about 80 to 100 words. Okay, so for your information, for the basic writing essay, dia selalunya lebih daripada 50 patah perkataan, okay, more than 50 words. That one we are going to consider it as essay, okay. Kita akan anggap itu ialah sebagai essay apabila awak menulis lebih daripada 50 patah perkataan. Okay, so dekat sini teacher tak nak tengok, tak nak tunjuk awak format UPSR ke apa ke. We just going to focus on the how to write the basic essay only, okay. So when we get the question, selalunya ini contoh soalan yang kita akan dapat. Tak kira lah dalam soalan yang macam mana sekalipun, okay. Selalunya dia akan bagi awak gambar. Okay, it's going to give you picture. So teacher mute, kami tak dengar. Teacher tak mute suara teacher pun?
Auni, teacher tak mute suara teacher pun, yang lain boleh dengar je. Boleh. Boleh kan? Boleh. Auni, awak tak dengar suara teacher ke? Awak tak dengar apa? Okay, yang mana yang rasanya awak mute awak punya tu kot. Yang lain boleh dengar je. Ada masalah lagi. Tengok balik, awak yang mute awak punya tu. Okay, so continue balik, sorry. So we are going to continue. So first of all, when we get the question, we are going to look at the picture. Kita akan tengok gambar tu dulu. Okay, you need to study the picture first. Awak kena study dulu gambar soalan tu macam mana. Okay, jangan terus lompat. Okay, jangan terus lompat, terus nak tulis essay, terus nak tulis. No, take your time, okay? When we want to write an essay, no need to rush. Okay, memanglah dalam penulisan essay, dia akan bagi awak masa. Dalam tempoh masa tertentu, awak kena siapkan essay tersebut, betul tak? But then, jangan terlalu rushing. No need to rush. Okay, jangan terlalu rushing bila awak nak tulis essay. Bila awak rushing, benda tu akan jadi tinggi langgang. Macam point ni dekat sini, awak tertukar benda tu. Okay, I notice that some of you when you write it in the rush condition, okay, you cannot awak tak boleh susun ayat tu dengan betul. Okay, ada yang point dekat sini, yang atas turun bawah. So benda tu akan membuatkan awak jadi kelang kabut. Dia akan bercelaru dekat situ. Okay, kalau boleh elakkan. Okay, no need to rush. Okay, take your time, study the picture. Okay, understand the meanings of the words that have been given. Okay, from there only we can start to draft. Okay, before we want to start to write an essay, you need to draft your essay first. Awak kena rangkakan dulu karangan awak. Kalau boleh rangkakan dulu. Okay, kalau yang macam ni, it's already given. Dekat sini dia dah bagi awak rangka dah. So awak dah tak perlu rangkakan essay tersebut. Tapi kalau dia bagi satu gambar, lepas tu dia bagi words, dekat situ awak kena rangkakan dulu. Okay, no need to rush and then start to write an essay. Tak perlu nak kelang kabut nak terus tulis essay. Okay, for your information, students yang mana yang baru masuk, tolong buka dekat bahagian chat, tulis nama masing-masing dekat situ. Okay, I'm going to take the attendance from there. Teacher akan ambil kehadiran daripada situ. So buka bahagian chat and tulis nama awak. Yang mana yang tak tulis lagi, tulis nama masing-masing. Okay. Okay, next one. Okay, so we are going to continue. So from here, kita akan tengok gambar ni, ada 3 gambar. So dia akan jadi 3 perenggan. Kita boleh buat 3 perenggan dekat sini. So dekat first teacher kata, I said that the first picture is as introduction, the second picture as the points, and the third picture as the conclusion. So when you want to write an essay, you have to have your introduction. Awak kena ada pendahuluan bila awak nak tulis essay. Okay, tak boleh terus masuk dekat isi dia. Okay, tak ada permulaan tiba-tiba masuk dekat tengah. Okay, benda tu macam tergantung. Orang baca tak faham. Okay, kita kena ada permulaan dia, baru kita masuk isi, baru kita tutup jalan cerita tu. Okay, jangan terus lompat kepada jalan cerita. Benda tu akan membuatkan karangan awak tergantung. Okay. So as you can see over here, okay, when you already got the words, you need to study the meaning. Okay, awak boleh study, awak boleh perhatikan setiap perkataan tu and cuba faham maksud dia. Okay, so from the words you can determine, awak boleh tentukan daripada perkataan tu, awak boleh tentukan apa yang awak nak tulis. Okay, like I told you guys, mostly for the essay parts, you are going to use the past tense verb. Awak akan gunakan past tense, okay, benda yang dah lepas. So whenever for the past tense, don't forget your ed or the irregular verbs for the past tense ataupun ejaan dia berubah. Okay, that one you are going to learn in the grammar part lah. Yang tu awak akan belajar dalam bahagian grammar. Okay, so over here, okay, as they already draft it for you. So from the draft, you can okay, if you guys nak tanya soalan apa-apa dekat teacher, kalau tak nak tanya dekat bahagian chat, awak boleh unmute. Okay, awak boleh unmute awak punya suara sendiri. Okay, kalau awak ada soalan, awak boleh unmute sendiri. Okay, ataupun kalau tak nak unmute, boleh tanya dekat teacher dekat bahagian chat. Okay, I'm going to reply it from there.
Okay, kalau ada soalan lah. Okay, and then okay, this one clear from the observing the picture, clear. Okay, so now I'm going to show you guys. Okay, the first that okay, I want to tell you guys for the proverbs and the similes. Okay, from there, from here, you can list down the similes and proverb that can be used. Awak boleh senaraikan proverb dan juga similes yang boleh digunakan. Sebelum kita nak masuk dekat bahagian part yang writing betul-betul. Sebelum kita nak mula menulis esei dengan yang betul, awak boleh rangka dekat situ dan awak masukkan similes dan proverb yang boleh digunakan. So dekat sini teacher list down dua proverb, satu similes. Okay, dua proverb and satu similes. Okay. So now let me show you the example of the answer lah. Okay, like previously I already show it to you guys for the answer part. Okay, this one. Okay, so from the draft just now, daripada draft tadi tu, daripada rangka tadi tu, awak cuma add on few words. Awak boleh tambahkan beberapa perkataan untuk menjadikan dia sebuah karangan. Okay, so from the just now you already list down the similes, you already list down the proverb. Okay, so from there you just need to expand your words, expand the verb, okay, to make it a paragraph untuk menjadikan dia perenggan. So by the paragraph kita akan dapat 3 perenggan dekat situ. Okay, so like over here you can, as you guys can see, okay, like this one I already shared with you guys previously. Okay, I already shared with you guys previously the example of the answer and how you want to write the full essay. Okay, ni teacher dah sharekan sebelum ni dekat dalam Google Classroom for the writing essay part. Okay, contoh-contoh yang macam mana awak nak tulis dengan betul dan macam mana awak nak gunakan similes dan juga proverb dalam ayat tersebut. So as you can see, I use the proverb burn the midnight oil. Burn the midnight oil maksud dia kerja lewat malam. Okay, burn the midnight oil. Okay, so and then I use the similes as happy as luck. As happy as luck maksudnya terlalu gembira. Okay, over very happy. Okay, bila terlalu gembira, gunakan similes as happy as luck. Boleh juga gunakan yang lain, kalau awak ada yang lain awak boleh masukkan, tak ada masalah. Ini cuma contoh saja. Okay, this only the example. You can use the others one. And then last one, I use the kill 2 birds with 1 stone. Okay, kalau dalam erti bahasa Melayu maksudnya bunuh 2 burung dalam menggunakan 1 batu. Okay, maksud dekat situ maksudnya kita buat 2 kerja dalam satu masa. Okay, macam dengan kalau dalam bahasa Melayu dia kata sambil menyelam minum air, macam tu. Tu maksud dia. Okay, so from here you need to know the meanings. Awak kena tahulah maksud proverb. Okay, awak kena tahu maksud proverb and macam mana awak nak masukkan dalam penggunaan ayat tu. Okay, so another the words that I noticed that okay, studious. Okay, studious boy maksudnya pelajar yang rajin. Okay, sangat-sangat rajin lah, yang sangat suka bekerja dan sangat-sangat rajin. Itu maksud dia. So if, okay, macam mana kalau in case in the writing part there's a few words that you cannot understand the meaning. Okay, macam mana kalau tiba-tiba dalam essay yang dia bagi tu ada beberapa perkataan yang awak tak faham maksud dia. Okay, jangan takut, jangan gelabah. Okay, kalau awak tak faham maksud dia, awak boleh skip. Okay, you can skip the words that you cannot understand the meaning. You can skip it, don't worry. But you need to add on your own words. Okay, bila awak skip perkataan yang dia bagi tu, awak boleh masukkan perkataan yang awak faham maksud. Okay, awak kena masukkan perkataan awak sendiri. Okay, jangan bila awak skip perkataan yang dia bagi, tiba-tiba awak tak add on your own words, benda tu akan mengurangkan awak punya isi essay. Okay, awak akan hilang isi dia dekat situ. Okay, itu awak kena faham lah. Ataupun dalam arti kata lain, kalau awak tak faham maksud dia tu, kalau selalunya kalau dalam exam awak boleh tanyalah maksud dia tu kan. Awak boleh tanya maksud. Dalam exam awak boleh tanya maksud. Tak ada masalah. Awak tanya maksud bukannya tanya apa ni, bukannya tanya jawapan. Yes, Auni. Auni ada soalan ke? Okay. So, itu saja. Okay, so over here
there's no need for me to read for the whole answer. Okay, saya rasa teacher tak perlu nak baca semua jawapan dekat sini sebab yang ni dah ada dalam awak punya previously awak dah tengok kan. Okay, so kita nak kurangkan masa jadi teacher tak perlu nak bacakan untuk awak. But then the flow will be like this. Okay, awak kena tengok flow dia macam ni. Cara untuk awak nak tulis essay lah. Okay, so untuk pengetahuan awak kat sini teacher tak fokus bahagian B ataupun bahagian C. Dia cuma umum sahaja. Okay, untuk umum sahaja. Okay, asalkan awak tahu macam mana nak menulis karangan dengan cara yang betul, and then awak nak mula menulis karangan dengan betul, ini je cara yang awak boleh gunakan. Okay, these are the few ways that you can use. Ini beberapa cara yang awak boleh gunakan. So awak kena ingat tips dia. Okay, 6 tips, the 6 tips that I share with you guys can be used in all types of essay. Boleh digunakan dalam semua jenis karangan. Okay, so when you want to start to write an essay, you just need to memorize the 6 tips. Okay, bila kita nak mula menulis karangan, 6 tips yang tu yang penting untuk membantu awak. Okay, so of course awak kena draft. Ya, dalam essay very important for you to start to draft first. Awak kena rangka dulu karangan awak sebelum awak start masuk dalam penulisan essay. Ingat pesan teacher, jangan terus lompat masuk dalam point. Okay, I noticed that some of you guys started to write the points. Terus masuk dalam essay tu terus tulis isi dia. Okay, jangan macam tu. Bila kita nak menulis karangan, contoh macam kita nak bercerita dengan orang, okay, kita kena ada pendahuluan. We need to have the introduction. Kita tak boleh terus masuk dekat isi, nanti orang tak faham jalan cerita kita. Okay, so when we have the introduction, we are going to continue with the points and then we are going to continue with the conclusion. Bila dah ada isi, dah ada pendahuluan, kena ada penutup dia. Jangan awak tinggal essay awak tergantung macam tu saja, tak ada ending. Bila cerita tak ada ending, benda tu macam tak best. Macam kita tengok movie lah kan. Okay, macam kita tengok movie, tiba-tiba cerita tu tak ada ending. Kita tak tahu apa yang jadi dalam movie tu. So macam tu lah. Kita apply benda tu dalam penulisan essay. We use that to write an essay. Okay, so this is the example. This is the example that you can use. Yang awak boleh gunakan, awak boleh praktiskan. Okay, so last one. So as the conclusion, okay, just now like I said, you need to memorize the tips. Awak kena ingat tips yang teacher share dengan awak. So first of all, you need to determine the tenses. Awak kena tentukan jenis ayat yang awak nak guna. Okay, awak kena tentukan jenis ayat yang awak nak guna. Kita ada banyak jenis ayat. We have simple present tense, we have simple past tense, we have present continuous tense, we have past continuous tense. Okay, so from there you need to determine which of the types of the tenses that you want to use. Okay, yang mana satu jenis ayat yang awak nak guna. But most of all, dalam penulisan essay, most of all in the essay writing part, we are going to use the past tense and also the past continuous tense. Okay, dua ni yang selalunya kita gunakan, iaitu past tense dan juga past continuous tense. Okay, so bila dalam topik grammar, make sure fokus lah apa itu past tense and apa itu past continuous tense. Dia ada difference ya, ada perbezaan dia. Past tense dengan past continuous, ada beza dia dekat situ. So when you want to use the tenses, awak kena mahir dalam penggunaan tenses ni so that awak tak pening. Awak tak pening apa yang awak nak sampaikan. Kadang-kadang student dia pening apa benda yang dia nak sampaikan dia pun tak tahu. Okay, so awak kena tentukan jenis ayat yang awak nak guna. That is the first one. And then for the second one, you need to describe the picture. Awak kena, okay, bila awak dah tengok gambar tu, awak kena huraikan. Awak cerita dululah dekat diri awak sendiri. Awak cuba faham dulu gambar tu apa dia nak apa. Apa jalan cerita yang boleh dimasukkan dalam gambar tu. Awak cerita dekat diri awak sendiri dulu. Awak tengok, awak perhati, awak cerita dekat diri awak sendiri dulu dan awak fahamkan maksud-maksud yang dia bagi. Macam tu. And then, senaraikan, list the similes and proverb that can be used. Senaraikan similes dan juga proverb yang boleh digunakan dalam essay tersebut. Okay. And then next one, you can list down the sentence connectors. Sentence connectors just now, saya kata kita boleh gunakan istilah fanboys.
Okay, istilah fanboys. Okay, awak kena ingat itu fanboys. F untuk for, okay, A untuk N untuk nor, B untuk but, O untuk or, Y untuk yet, and then S untuk so. Okay, awak boleh hafal yang fanboys tu. Okay, ataupun awak nak guna yang lain pun tak ada masalah, tak ada paksaan. Okay, cuma nak memudahkan awak untuk mengingat, saya bagi awak satu tu, awak hafal yang fanboys tu. Okay, selalunya digunakan dalam sentence connectors. And then of course, you need to mastery the vocabulary. Okay, yang bahagian ini, awak boleh mencari banyak maksud. Okay, awak boleh membaca dengan banyak, awak selalunya cari maksud lah. Bila awak ada banyak maksud vocabulary yang awak boleh gunakan, awak akan faham. Awak boleh gunakan dalam penggunaan esei, dalam penulisan esei. Bukan saja dalam penulisan esei, ini ia akan memudahkan awak untuk menjawab soalan. Okay? Bukan sahaja essay, not only for the essay, for the grammar part also, if you have a lot of vocabulary, it can help you to answer the question. Dia akan memudahkan awak untuk menjawab soalan lah. Okay, selalunya, teacher perasan, I noticed that you guys cannot write the essay, you guys cannot answer the question is because of lack of the vocabulary. Okay, kekurangan sikit vocabulary dekat situ. Bukannya tak ada langsung, awak kurang sahaja. Okay, awak kurang sikit vocabulary, sebab tu awak sangkut. Awak sangkut bila nak jawab soalan. Awak rasa macam BI ni susah. Jangan fikir kata English ni susah lah. Okay? Actually English is easy. Kalau awak mula untuk faham teknik-teknik yang kita gunakan. Kita pun ada juga dalam English pun ada cara-cara macam mana kita nak menjawab dengan betul. Bukannya terus masuk, terus jawab. Okay? Ada dia punya formula yang awak boleh pakai. Ada tips yang awak boleh hafal. Jadi bila cikgu-cikgu kongsikan benda tu lah yang awak kena gunakan. Okay, English for your information, English ni akan sama saja. Kita takkan belajar benda yang berbeza. Kita hanya akan belajar benda yang sama sahaja. Cuma yang berbeza dia akan, benda topik tu dia akan lebih banyak. Itu saja. Dia akan expand. Okay, dia akan expand lagi dalam. Tapi benda tu ialah sama sahaja sampailah bila-bila. Awak akan belajar benda yang sama saja. So bila awak ada basic grammar, when your basic is good, bila basic awak bagus, so yang lainnya awak boleh memudahkan awak untuk meneruskan yang lainnya. Okay. And then for the last one, yang ni teacher nak tekankan for the minimal grammatical and spelling error. Kurangkan kesalahan grammar dan juga kesalahan ejaan. Okay. Make sure setiap kali lepas tulis karangan tak perlu terburu-buru. No need to rush. Okay. Tak perlu nak kalut, nak pergi mana-mana. Okay. Bila awak buat karangan, baca balik, kalau awak rasa macam tak betul, awak rasa macam tertinggal yang ni, tertinggal yang tu, perbetulkan. Baru kita hantar karangan yang complete. Bila awak rasa macam karangan ni dah okey dah perfect lah. Okay, baru awak hantar. Jangan awak kalut buat, bila awak kalut buat, benda tu akan membuatkan awak banyak kesalahan. Okay, and kesalahan tu selalunya kesalahan yang simple, kesalahan yang kecil-kecil saja. So dekat situ rugi, awak membuatkan awak rugi untuk mendapat markah. Okay. Sayanglah dekat situ, okay? So, these only the few tips that I can share with you guys for the essay part, okay? For the writing and essay, okay? So, as for your information, it can be used for the all types of essay, okay? These tips can be used for all types of